Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah, diberkati olehnya dan berada dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-23 setelah semalam kita membincangkan tentang tempat yang telah kita fikirkan untuk kita sediakan sebagai tempat kita bagi seluruh anggota keluarga dapat berjemaah menunaikan solat sunat tarawih di bulan Ramadan yang akan datang ini ya. Khususnya tentang kita menghilangkan apa-apa jua gangguan yang mana dapat mengganggu khusyuk kita dalam ibadah solat itu, seperti terdapatnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa sama ada di tirai langsir-langsir kita, di kapet, permadani, cushion dan sebagainya ya. Saya rasa itu kita telah pun faham, alhamdulillah, dan semoga kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya ya. Selain daripada kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah ya, melalui segala ibadah sama ada zikir, solat dan sebagainya, apa saja bentuk amal soleh kita, tetapi kita juga harus menjaga hubungan baik kita sesama manusia ya, iaitu tidak menyakitkan hati manusia sesama kita dari segi perbuatan, percakapan, memfitnah dan lain-lain, yang mana itu semua adalah dilarang ya. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang rajin ibadah tetapi suka menyakiti jirannya. Sahabat ini berkata ya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat rajin solat malam, gemar berpuasa di siang hari, dia gemar melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Mendengar laporan ini, Nabi SAW menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Na'udzubillah ya, na'udzubillah min zalik. Semoga kita terjauh daripada sifat yang begini ya. Dalam riwayat lain, para sahabat bertanyakan kepada Nabi SAW mengenai apakah sebabnya sehingga wanita tersebut menjadi ahli neraka ya. Nabi SAW menjawab, sebab mulutnya sentiasa selalu menyakiti hati orang lain. Dia mengganggu jirannya dengan ucapannya, maka seluruh ibadahnya hancur kerana dia memiliki akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka kerana amal ibadahnya iaitu solat dia, puasa dia dan sebagainya, zikir, itu semua tidak mampu menjadikan dia seorang yang berakhlak baik. Maka sebab itu ya, penting bagi kita untuk melakukan segala ibadah itu dengan penuh khusyuk, mematuhi segala peraturan-peraturannya, ikhlas kerana Allah. Semoga dengan amal soleh itu dapat memberi natijah yang baik bagi kita. Segala amal soleh, terutamanya solat, sepatutnya dapat menjadikan kita orang yang lebih baik, menukarkan kita daripada sifat, kalau selama ini kita memiliki sifat-sifat yang tercela, maka dengan mendekatkan diri kepada Allah, seharusnya kita akan berubah menjadi hamba Allah yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan agama terhadap kita ya. Kemudian sahabat yang lain menyampaikan lagi tentang seorang wanita yang hanya menjalankan solat-solat wajib sahaja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti jirannya. Maka Nabi SAW menjawab, dia termasuk penghuni syurga. Okey. Berdasarkan hadis ini ya, dapat kita ambil pengajaran iaitu bahawa syarat utama untuk menjadi penghuni syurga ni bukan hanya sekadar banyak beribadat kepada Allah sahaja ya, tetapi juga berbuat baik, berlaku ihsan sesama manusia, terutamanya orang-orang yang terdekat dengan kita ya, seperti keluarga kita, ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, kedua ibu bapa, anak-anak kita, adik-beradik kita ya, jiran, sahabat dan sebagainya. Itu sangatlah dituntut untuk kita melakukan hubungan baik sesama mereka ini ya. Kerana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, iaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga baginda ya.
Tetapi malangnya dalam realiti kehidupan kita, apa yang banyak berlaku adalah sebaliknya. Malahan ramai orang-orang yang lebih suka berbuat baik kepada orang luar, kepada orang asing berbanding ahli keluarganya sendiri. Ya. Contohnya dalam bab yang sangat simple, bermanis muka sesama ahli keluarga, menuturkan kata-kata yang baik, bersedekah, belanja makan dan sebagainya dalam akhlak-akhlak kita yang sesama manusia ini, itu pun kita sangat mementingkan orang luar. Sangat bercanggah dengan hadis yang Nabi menyarankan kita supaya berlaku ihsan lebih baik kepada ahli keluarga kita sendiri. Malangnya itulah, bila sesama ahli keluarga tanpa rasa segan silu, tanpa berbahasa basi, seseorang itu mungkin seorang suami berkata dengan kasar menengking kepada isterinya, begitu juga sebaliknya, sama ada seorang ibu bapa yang menengking mengherdik anak-anaknya, dan begitu juga sebaliknya, anak-anak bercakap kasar kepada kedua ibu bapanya. Ya, benda-benda seperti ini mungkin telah terlazim berlaku, dan sepatutnya kita mengambil berat kembali meninjau kepada hadis ini, yang mana seharusnya kita memperbaiki akhlak kita yang buruk dengan mengganti akhlak yang baik itu di dalam kelompok kita yang kecil itu dulu. Dalam bilangan ahli keluarga kita, sesama kita dahulu, kita menjadi jauh lebih baik, bertutur kata dengan baik, sentiasa saling tolong menolong, sama ada dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Hendaklah kita mendahulukan orang-orang yang berada paling hampir dengan kita, dan sebaik-baik sedekah, Nabi kata, adalah sedekah kepada ahli keluarga, terutamanya kepada kedua ibu bapa kita itu sendiri. Ya. Tetapi di sini kita nampak betapa besarnya peranan syaitan itu. Sesungguhnya syaitan itu sangat pandai menipu. Ya. Dia alihkan pandangan kita, dia alihkan kita daripada kita berbuat baik kepada ahli keluarga, maka dia membisikkan kita supaya kita buat baik juga pada dia, supaya kita tidak rasa, oh aku ni tidaklah terlalu teruk akhlaknya, aku masih berbuat baik, bermanis muka, bertutur kata yang baik dengan orang-orang lain, sebab selebihnya keluar daripada lingkungan keluarga kita tadi. Ya. Yang mana syaitan ini, jika dia sudah tidak mampu lagi untuk menggoda kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang haram, yang berdosa besar, sehinggalah paling kecil dia akan menggoda kita agar membuat sesuatu yang jauh, yang asalkan benda itu pahalanya lebih sedikit, berbanding jika ada perkara yang lebih afdal dengan perkara yang kurang afdal, maka dia akan menggoda kita buat yang sekurang-kurangnya yang kurang afdal, supaya kita mendapat, kalau pahala pun dapatlah dalam jumlah yang paling ciput sekali. Itulah dia syaitan sesungguhnya. Benar adalah sabda Nabi bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ya. Okey, dari situ kita dah dapat tahu bahawa betapa kita disarankan untuk berbaik bersama-sama ahli keluarga terlebih dahulu, tanpa kita menidakkan kebaikan kita bersama-sama orang-orang lain. Ya. Kerana di dalam hubungan kita ibadat ini, kita kena menjaga dua tali. Tali hubungan yang utama iaitu akhlak kita terhadap Allah. Hablum minallah. Begitu juga hubungan baik akhlak kita sesama makhluk. Hablum minan nas. Ya. Okey. Terkait dengan ancaman daripada hadis-hadis tadi, ianya adalah berikutan daripada punca yang utama, berpunca dari segumpal daging yang ada dalam tubuh kita ini. Ya. Iaitu dalam organ kita ni, dalam satu badan kita ada satu organ yang bakal menentukan masa depan kita. Sama ada organ itu baik, maka seluruhnya akan baiklah. Dan sebaliknya, jika organ itu buruk atau sakit, maka akan buruklah pula seluruh anggota badan kita. Ya. Okey. Dalam hadis sahih yang mana menerangkan, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Tetapi kalau segumpal daging itu rosak atau buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan rosak. Yang dimaksudkan dengan seketul daging itu adalah al-qalbu. Kita secara biasanya anggap itu adalah hati. Ya. Tetapi yang tepat adalah jantung, di mana tempat mengepam darah dan letaknya berada di dada. Oleh sebab itu, bila manusia marah, degupan jantung dia akan semakin kencang. Ini menunjukkan banyaknya dan derasnya darah yang mengalir, dan selaju itu jugalah sebenarnya syaitan-syaitan menerjah ke jantung kita.
untuk membisikkan kita lagi hasutan, kerana sesungguhnya syaitan itu berjalan melalui setiap urat darah manusia, ya. Jadi adalah tidak selari jika ada yang mengatakan bahawa sekalipun mulutnya laser, tetapi hati jantungnya sebenarnya baik. Banyak kan kita dengar dakwaan orang-orang yang berkata begitu, ya. Dakwaan ini sudah pasti bercanggah dengan hadis Nabi tadi, ya. Sementara kita masih ada ruang, ada peluang, ada kesempatan lagi 2-3 hari ini sebelum kita beribadah di dalam bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita muhasabah diri, ya. Paling penting adalah bersihkan jantung kalbu kita ini. Semoga dengan kalbu yang bersih akan menjurus kepada seluruh pergerakan anggota kita lainnya seperti lisan, dan hanya menuturkan kata-kata yang baik-baik seperti membaca Al-Quran, zikrullah, ya, hatta kata-kata nasihat, menyeru kepada kebaikan, menghalang kepada perkara-perkara yang mungkar, semuanya itu dinilai ibadah di sisi Allah, ya. Jika lisan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang makruf, maka insya-Allah kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kesat, menipu, memfitnah, mengambil domba, ya, tak sekalipun berkata-kata lucah, ya, dan sebagainya itu akan terkawal insya-Allah dengan memiliki jantung yang baik, jantung yang mengenal Tuhannya, jantung yang sentiasa berdegup dengan zikrullah, ya. InsyaAllah tidaklah mustahil untuk kita mengawal jantung kita sekiranya kita sandarkan kepada ayat-ayat Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang banyak mendidik supaya hati kita menjadi hati yang baik. InsyaAllah renung-renungkan, mari kita muhasabah diri. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah, dipanjangkan usia untuk sampai kepada Ramadan yang mana hanya tinggal 3 hari saja lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.